亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美主，因为你在主日清晨仍旧给我们的生命气息，有美好的机会来到主的殿中敬拜侍奉主。主啊，这时候我们要聆听你的，求圣灵光照带领我们，赐给我们悟性，好叫我们能够明白你所要赐给我们的教导以及那上好的福分。求主恩膏的仆人给他当讲的信息，好的借着他的口，我们能够领受主的真理。求主与我们同在。Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, di hari Tuhan Kau tetap memberikan kesempatan yang indah kepada kami, sehingga kami mempunyai kesehatan dan kekuatan untuk boleh berbakti kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami pada saat ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menerangi kami, berikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti untuk setiap pelajaran yang Tuhan mau berikan kepada kami, dan juga anugerah besar yang Engkau akan berikan kepada kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kuasa dan urapan kepada hamba-Mu, berikan firman untuk disampaikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima kebenaran dari firman Tuhan. Berkatilah waktu kami selanjutnya. Mentauqaukan 谢奉主耶稣的名 kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. 我们已经用了几个月的时间传讲上帝对大卫的呼召。 Kita sudah memakai waktu beberapa bulan untuk membicarakan tentang panggilan yang Tuhan berikan kepada Daud. 大卫在神所呼召的人的历史中间， Di dalam sejarah manusia yang dipanggil oleh Tuhan ini, 占有一个非常重要的地位。 Daud mempunyai satu posisi yang sangat penting. 不但是他在地上的生命可歌可泣，可泣boleh dipuji, boleh kita nangisi. Bukan saja posisi yang dalam dunia ini boleh dipuji oleh seseorang ataupun disesalkan, disayangkan oleh orang 因为 lain. 我们从圣经看到的大卫不是一个超人， Karena Daud yang kita lihat dari Alkitab bukanlah seorang yang Superman yang hebat, 也不是很伟大的先知或者圣人， dan juga bukan seorang nabi yang agung ataupun orang kudus. 他是一个真正活在人间有血有肉的人。 Tetapi sesungguhnya dia adalah seseorang yang hidup di tengah-tengah manusia, yang mempunyai tubuh, darah, dan daging. 但是大卫的成就超过了很多蒙上帝拣选的先知。 Tetapi prestasi daripada Daud telah melampaui banyak sekali nabi yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. 许多先知所预言的，常常是历史上某一个事件，一个伟大的事迹。 Karena setiap nubuat yang diberikan oleh nabi-nabi itu seringkali merupakan satu saat tertentu di dalam sejarah. 大卫完全不一样， Tetapi sama sekali berbeda dengan 他 Daud. 在整个生命这个起起落落的生活中间， Di dalam hidupnya yang naik turun seperti ini, 他有一个很稳定的对上帝的追求， dia mempunyai satu hati yang menuntut kepada Tuhan yang begitu tenang dan tegas, 从来没有改变。 selamanya tidak berubah. 所以以色列很多的王里面， Maka di dalam banyak sejarah, banyak raja di dalam bangsa Israel, 上帝形容这些王哪一个是好，哪一个是坏， ketika Allah melukiskan raja manakah yang baik, raja manakah yang jahat, 就用一句话来形容。 dengan satu kalimat Allah melukiskan 那 mereka. 一句话是什么呢？ Apakah kalimat yang disebutkan 某 itu? 某王行了他主大卫所行的一切的事。 Yaitu raja tertentu telah melakukan hal-hal yang dilakukan oleh nenek moyangnya Daud itu. 也就是行了大卫上帝看为善的事情。 Yaitu dia telah melakukan hal-hal yang dianggap baik oleh nenek moyangnya Daud 所以 itu. 大卫一生在上帝的眼中成为所有王评定的一个标准。 Maka Daud dalam seumur hidupnya dalam pandangan Allah, dia telah menjadi satu standar untuk penilaian orang lain. 如果以色列的王是行大卫所行的，这个王就是好王。 Jikalau raja bangsa Israel melakukan apa yang dilakukan oleh Raja Daud itu, maka raja ini adalah raja yang baik. 如以色列王没有行大卫所行的事情， Tetapi sebaliknya, jikalau raja bangsa Israel tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, 圣经就说这个王行了耶和华看为恶的事情。 maka Alkitab mengatakan raja ini pun telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 这样的一个标准是很难得的事情。 Standar yang seperti ini sangat amat langka. 所以上帝看我们行事为人，是不是敬畏耶和华，是不是遵行他的道，是不是寻求他的旨意。 Maka ketika Allah memandang kita, apakah kita melakukan kehendaknya, adalah apakah kita melakukan kehendak Tuhan di hadapan Dia. 我们生活
无论是我们找钱，无论是各样的事物，都不是最重要的事情。 Dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan termasuk ketika kita mencari nafkah, itu bukanlah hal yang terpenting. 上帝看我们生命的中心，是不是寻求他的旨意，是不是遵行他的道，是不是敬畏耶和华？ Tetapi yang Allah lihat adalah inti daripada hidup kita. Apakah kita mencari wajah Tuhan? Apakah kita melakukan kehendak Tuhan, menjalankan kebenarannya? 所以上帝对大卫的呼召， Maka panggilan yang Allah berikan kepada Daud 就变成评定一个人在上帝面前生活一个很重要的标准。 itu akan menjadi satu standar yang sangat menentukan, yang sangat penting di dalam hidup 我又 seseorang. 曾经对大家讲了一件世界历史中间没有人有的大卫的一个特点。 Saya pernah katakan kepada saudara satu keunikan yang dimiliki oleh Daud yang tidak dimiliki oleh manusia manapun di dalam 在 dunia. 全世界基督徒所有的信仰里面， Di dalam iman kekristenan daripada seluruh umat Kristen dalam dunia ini, 影响我们最大的不是摩西， yang paling mempengaruhi terbesar dalam hidup kita bukanlah Musa, 不是约书亚， bukan Yosua, 不是以赛亚， bukan Yesaya, 不是但以理， bukan Daniel, 也不是新约里面很多的伟人， dan juga bukan tokoh-tokoh yang agung di dalam perjanjian baru, 而是大卫。 tetapi Daud. 因为大卫贯穿的旧约跟新约， Karena Daud telah menerobos baik perjanjian lama maupun 把 baru. 世界历史中间对基督的认识提到最高最高的地步。 Di dalam sejarah pengenalan dia terhadap Kristus itu dia telah mengangkatnya paling pada posisi yang tertinggi. 所以我讲了一句没有人讲过的一句重要的话语： Maka saya pun telah mengungkapkan satu kalimat yang tidak pernah disampaikan oleh 大卫是 siapapun. 全世界历史中间神学的基督论最强的一个人。 Daud adalah seorang teolog yang paling mengerti dalam hal kristologi di dalam sepanjang sejarah. 你说这件事怎么可能呢？ Saudara mengatakan bagaimanakah mungkin hal ini? 大卫是生在耶稣降生以前1000多年的人， Daud adalah satu orang yang hidup 1000-an tahun sebelum Yesus dilahirkan. 因为这件事，我们才看见大卫的重要性。 Dan justru karena hal inilah maka kita bisa melihat sifat pentingnya daripada 因 Daud. 为大卫给全世界基督徒带来的基督论的认识， Karena dari Daudlah yang mendatangkan pengenalan terhadap Kristus, Kristologi kepada semua orang Kristen. 摩西没有给我们的， Yang tidak diberikan oleh Musa kepada 亚 kita. 伯拉罕不知道的， Yang tidak dimengerti oleh Abraham. 以赛亚不够完美的， Yang tidak terlalu sempurna dimengerti oleh Yesaya. 甚至也是超越保罗所能给我们的。 Dan juga bahkan telah melampaui apa yang bisa diberikan Paulus kepada kita. 最后一句话怎么讲呢？ Bagaimanakah kalimat yang terakhir 因为 dikatakan? 保罗认识基督是耶稣降生以后才赐给他的。 Paulus yang pengertiannya terhadap Kristus itu diberikan kepada dia setelah Yesus dilahirkan. 彼得、约翰所有的门徒，因为耶稣降生以后，他们才认识基督。 Petrus, Yohanes dan semua murid yang lain, mereka kenal kepada Kristus setelah Yesus dilahirkan. 但是大卫对耶稣基督的认识， Tetapi pengenalan Daud terhadap Kristus 是耶稣降生以前1000年的时候就奠定下来的。 itu semua sudah ditetapkan oleh Daud sebelum Yesus dilahirkan 1000 tahun sebelumnya. 我这一生所有的默想关于大卫，我最不明白的就是这一件事。 Seumur hidup yang saya renungkan dalam hidup ini tentang Alkitab itu adalah tentang keadaan Daud ini. 在地上的一个人对上帝的认识，可以在他1000年以前，耶稣还没有降生的时候，他已经认识耶稣是怎样的一位救主了。 Yaitu satu orang yang berada 1000 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Dia telah bisa mengenal sedemikian rupa tentang juru selamat yang akan datang itu. 大卫念了神学院吗？ Apakah Daud sudah pernah sekolah teologi? 大卫参考了许多的书吗？ Apakah Daud pernah membaca banyak buku? 大卫有过很好的、伟大的神学教授教导他吗？ Pernahkah Daud memiliki dosen atau pengajar teologi yang agung yang diberikan kepada dia? 从来没有。 Sama sekali tidak ada. 大卫年轻的时候 Pada waktu Daud muda, 是一个儿童， ada seorang anak 一 kecil, 个少年人， adalah seorang remaja, 全家兄弟中间
最小的一个人。 adalah satu orang yang paling kecil di dalam keluarga dia. 大卫少年的时候， Pada waktu Daud 一 remaja 个兄弟中间被认为不太重要的人。 adalah satu orang yang paling dianggap tidak penting di antara saudaranya. Saudara-saudara, di antara itu dia dianggap tidak penting，所以把他派到野外去看一些的羊群。 Maka demikianlah dia diutus ke padang belantara untuk menggembalakan sebagian dombanya. 大卫的哥哥们被认为很强壮、很英俊、很重要， Tetapi kakak-kakak daripada Daud itu dianggap yang paling gagah perkasa, yang paling tampan dan juga paling 所 penting. 以把他们几个兄弟都派到前线，做国家里面最好的、最英勇的兵丁。 Maka demikianlah beberapa saudara daripada Daud ini diutus di ke medan peperangan menjadi tentara yang paling gagah perkasa 所以 dan 他 pahlawan 们 yang hebat. 在军队中间有地位， Di tengah-tengah ketentaraan mereka mempunyai 在 posisi. 百姓中间有名称， Di tengah-tengah rakyat pun mereka mempunyai nama 因为他 kedudukan. 父亲特别喜爱。 Karena mereka adalah yang paling disenangi secara khusus oleh ayahnya. 当时以色列人需要一个王， Pada waktu itu bangsa Israel memerlukan seorang 所以他 raja. 们就请求撒母耳在上帝面前要求许可他们选立一个王。 Oleh karena itu mereka pun meminta kepada Nabi Samuel untuk memohon kepada Tuhan untuk mengizinkan mereka memiliki seorang raja. 全圣经中间唯一的一次表达人民表达的声音在上帝面前。 Ini merupakan satu-satu kalinya yang dicatat dalam Alkitab ketika manusia menyatakan kebutuhan demokrasi 所 mereka. 以这个算是现在我们讲的民意。 Dan ini yang kita sebutkan sekarang ini dengan kata demokrasi. 但是撒母耳非常难过，他流眼泪到主的面前。 Tetapi Samuel sebaliknya sangat sedih dengan cucuran air mata dia datang ke hadapan Tuhan. 主啊，你的百姓不要你带领他们。 Oh Tuhan, umatmu tidak mau engkau memimpin mereka. 主啊，你的百姓效法外邦人，盼望选一个君王来管理他们。 Oh Tuhan, umatmu itu meneladani bangsa yang lain yang tidak percaya, mereka mau memilih seorang raja untuk memimpin 这 mereka. 也是全圣经中间唯一的一次民主表达的声音。 Ini juga merupakan satu-satu kalinya di dalam Alkitab ketika rakyat untuk menyatakan suara demokrasi 那么 mereka. 基督教的圣经怎么看民主这件事情呢？ Lalu bagaimanakah Alkitab kekristenan ini memandang tentang demokrasi ini? 撒母耳的哭，撒母耳的流泪，撒母耳对上帝的要求代表什么呢？ Apakah yang dilambangkan dari tangisan atau cucuran air mata atau permohonan yang Samuel berikan kepada Tuhan itu? 代表世界的政治潮流。 Dia telah melambangkan atau mewakili daripada arus zaman ini. 那耶和华知道这个事吗？ Apakah Tuhan mengetahui hal ini? 耶和华听见民意的表达，耶和华的回应是什么呢？ Bagaimanakah respon daripada Tuhan ketika dia mendengarkan suara seruan dan demokrasi daripada rakyat? 上帝对撒母耳说：“你不要难过， Allah berkata kepada Samuel, jangan engkau sedih. 你就照着以色列人所要求的，让他们选王吧。 Lakukanlah apa yang diminta oleh bangsa Israel. Berikanlah izin kepada mereka untuk memilih raja mereka. 告诉我们，圣经中间的上帝从来没有反对民主的声音。 Ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah di dalam Alkitab itu selamanya tidak pernah menentang suara 今 demokrasi. 天很多人解释圣经，对圣经的误解太多不同的看法了。 Hari ini banyak orang yang menafsirkan Alkitab dan mereka mempunyai penafsiran yang salah dan pandangan yang salah pula. 百姓第一次要求让我们选我们的王的时候，上帝说：“你们选吧。 Ketika rakyat atau umat Tuhan pertama kali memohon Tuhan mengizinkan mereka untuk memilih raja, Tuhan mengatakan silakan pilih. ”上帝从来没有拒绝民主， Allah selamanya tidak pernah menolak 但是 demokrasi. 上帝也从来完全不是很信任民主。 Tetapi Allah juga selamanya tidak pernah terlalu percaya kepada demokrasi. 我们每一个基督徒应当有政治性的觉悟。 Hendaklah kita setiap orang Kristen mempunyai kesadaran terhadap hal-hal yang berbau politik. 特别归正教会的基督徒， Khususnya orang Kristen dari gereja Reform. 每一个基督徒都应当懂政治的觉醒， Setiap orang Kristen hendaklah memiliki kesadaran hal tentang politik. 应当有政治的责任感。 Harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap politik. 我们有对政治以及政府人员正确的认识。 Kita harus kenal dengan sesungguhnya, baik itu terhadap pemerintah ataupun terhadap hal politik. 那我们在政治上
应当尽每一个公民应当尽的责任。 Dan di dalam hal politik kita pun harus mengemban setiap tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang rakyat. 所以撒母耳不哭了， Maka Samuel tidak lagi menangis. 他对以色列人说 Dia berkata kepada bangsa：“ Israel, 神回答你们， Allah menjawab kalian. 许可你们选你们的王。 Dia mengizinkan kalian memilih raja kalian. 这是不是表示上帝国度的子民开始效法世界的政治立场呢？ Apakah ini berarti umat dari kerajaan Allah mulai meneladani posisi kedudukan daripada orang-orang dunia? 上帝说：“我的百姓， Allah mengatakan umatku, 你们可以选王， kalian boleh memilih raja. 但是上帝加上去的话，就是教会基督徒应当注意的事情。 Tetapi yang ditambahkan oleh Tuhan dalam kalimat selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan oleh gereja Tuhan sekarang ini. 上帝的仆人对以色列百姓说 Hamba dari Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, 你们选了王， kalian setelah memilih raja, 你们要知道王会抽你们的税， kalian harus tahu bahwa raja akan memungut pajak. 因为他用很多的钱财要建立他的军队。 Karena dengan banyak keuangan dia membutuhkannya untuk membangun tentara. 王建立的时候要用他的骄傲，用他的野心来成立他的政权。 Ketika raja membangun ketentaraan, dia mau dengan ambisinya, dengan kuasa, dengan tujuan dia untuk membangun kuasa dia. 他有他的计划， Dia mempunyai rencananya, 他有他自己的傲慢。 dia mempunyai arogansinya. 所以圣经告诉我们，君王要增加许多的车马。 Maka Alkitab juga mengatakan bahwa seorang raja akan menambah banyak kereta kuda ataupun kudanya sendiri. 当我们提到这句话的时候， Ketika kita membicarakan tentang kalimat 你 ini, 发现圣经跟所有政治家的看法不同的地方。 maka saudara akan melihat perbedaan pandangan daripada Alkitab dengan banyak politikus. 直到今天，你在世界各国的政治界里面看到的， Sama halnya dengan dunia sekarang ini ketika saudara melihatnya dari sudut pandang dunia politik. 现代的国度用军舰、大炮、飞机建立他们的军礼。 Kerajaan atau negara sekarang ini mereka membangun negara atau kerajaan mereka dengan kekuatan militer. 但是古代的国家，每一个君王用马做他们力量的代表。 Tetapi pada zaman kuno setiap raja itu membangun kekuasaan mereka memakai kuda atau kereta kuda mereka sebagai perwakilan. 苏联的圣彼得堡， Ada Saint Petersburg yang ada di 你在 Rusia, 英国的伦敦， atau di London di Inggris, 你在德国的国家， atau di negara di 还有 Jerman. 许多重要的政治界的人物。 Dan banyak lagi tokoh-tokoh politik di dalam dunia 你 ini. 可以发现他们骑在马上的英姿，显明他们国度的雄壮。 Saudara bisa melihat kegagahan mereka ketika mereka menunggangi kuda untuk melambangkan kegagahan kehebatan dari negara mereka. 圣经完全不一样， Tetapi sangat sekali berbeda dengan Alkitab. 圣经里面就有最重要的王，就是大卫。 Raja yang terpenting di dalam perjanjian lama itu adalah Daud. 请问大卫有没有骑马建立雕像呢？ Mohon tanya, apakah ada patung Daud itu menunggangi seekor kuda? 你读经注意过这个事情没有？有没有？没有注意到，没有看到，没有看到。那你看到什么？可能骑这里吧，还没有了，什么？骑驴会不会？对你不要怕，就讲吧。大卫是骑驴， Daud itu menunggangi keledai. 这个很多人读经没有注意到 Ini。banyak yang tidak diperhatikan orang ketika membaca. 每一个人知道马是动物界里面最雄壮的， Setiap orang mengetahui bahwa kuda adalah binatang yang paling gagah di dalam dunia binatang. 虽然狮子比它更凶猛、更有力， Meskipun singa itu lebih ganas, lebih berkekuatan, 老虎比它更诡诈、更聪明。 dan harimau lebih licik dan lebih pintar. 没有王骑狮子、骑马表示他们的英姿的， Tetapi tidak ada raja yang menunggangi harimau ataupun singa untuk menyatakan kegagahan 有 mereka. 马是国家力量的记号。 Hanyalah kuda merupakan tanda kekuatan kehebatan daripada negara atau 直 kerajaan. 到20世纪第一次世界大战结束的时候，飞机出现， Sampai kepada akhir abad ke-20 ketika terjadi perang dunia muncullah pesawat terbang, 坦克车出现， muncullah tank baja, 战舰出现， muncullah kapal-kapal perang, 马的角色才从历史中间退下去了。 barulah peran daripada kuda itu mulai sirna dari sejarah. 但是圣经跟世界各国的政治
完全不一样的地方。 Tetapi Alkitab itu sama sekali berbeda dengan dunia politik di negara manapun. 圣经是唯一一个国度不用马做它的代表。 Alkitab merupakan satu-satunya kerajaan yang tidak memakai kuda sebagai perlambangannya. 圣经用驴子做代表。 Tetapi Alkitab memakai keledai sebagai lambang. 为什么这么弱？ Mengapa begitu lemah? 这么没有英姿，没有勇敢的姿态呢？ Sama sekali tidak mempunyai sifat kegagahan atau keberanian itu. 因为神喜爱和平， Karena Allah suka kepada perdamaian. 所以上帝不喜欢战争。 Maka Allah tidak suka kepada peperangan. 圣经跟世界所有的政治就完全分别出来了。 Oleh karena itu Alkitab sama sekali telah dibedakan daripada dunia politik dalam dunia ini. 不但是旧约如此， Bukan saja demikian dalam perjanjian 新约 lama. 耶稣最后一次进耶路撒冷的时候， Ketika di dalam perjanjian baru Yesus untuk kali yang terakhir dia masuk ke 他 Yerusalem. 是骑着驴子进去的， Dia menunggangi keledai masuk ke sana. 表示他是和平之君。 Ini berarti adalah dia adalah raja damai. 耶稣从来没有带领军队， Yesus selamanya tidak pernah memimpin tentara. 耶稣从来没有杀过一个人， Yesus selamanya tidak pernah membunuh satu orang pun. 耶稣从来用温柔慈爱表示他的神性。 Selamanya Yesus dengan kelembutan, dengan cinta kasihnya untuk menyatakan sifat ilahinya. 世界历史里面没有一个王像耶稣一样。 Dalam sejarah dunia ini tidak ada raja manapun yang seperti Yesus. 大卫骑着驴子做王， Daud menunggangi keledai, dia menjadi raja. 大卫的儿子接替他做王的所罗门也用驴子作为他的工具。 Anak daripada Daud yaitu Solomon meneruskan taktanya itu juga menunggangi 这 keledai. 是我们读圣经的时候要特别注意的地方。 Ini adalah hal yang harus kita perhatikan secara seksama ketika kita membaca 圣 Alkitab. 经里面的上帝不是喜欢战争的上帝。 Allah di dalam Alkitab bukanlah Allah yang suka peperangan. 圣经对君王的劝勉中间有一段很重要的话： Nasihat yang diberikan dari Alkitab kepada raja itu ada satu kalimat yang sangat penting. 上帝不喜欢君王购买太多的马， Allah tidak suka kepada raja untuk membeli terlalu banyak kuda, 建造太多的马车， untuk membangun terlalu banyak kereta 这 kuda. 是人的傲慢的表现。 Karena ini merupakan pernyataan arogansi manusia. 圣经把最高的人界、人际关系中间，连驴跟马都分开来了。 Demikianlah Alkitab telah membandingkan atau membedakan satu perbedaan yang sangat tinggi hakikatnya antara kuda dengan binatang-binatang yang 所以 lain. 我们要非常尊重圣经的看法。 Oleh karena itu kita harus sangat menghormati pandangan Alkitab. 以色列人啊，你为什么要向外邦人为自己拣选君王呢？ Hai bangsa Israel, mengapa kalian mau sama seperti bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan mau memilih rajamu sendiri? 我告诉你 Aku 们， katakan kepada kalian, 你们选了君王， setelah kalian memilih 他们 raja, 的加重你们的重担， maka mereka akan menambahkan beban kalian. 他们抽你们许多的税， Mereka akan memungut banyak pajak 他们为了自己的雄心大志， dan demi kepada ambisi mereka sendiri, 他们用你们所得来的税钱买了很多的车马，表示他们的傲慢。 mereka akan memakai banyak sekali uang pajak kalian untuk membeli banyak sekali kuda dan kereta kuda untuk menyatakan kehebatan mereka. 耶和华说：“我不喜悦这些事情。 Dan Allah mengatakan aku tidak berkenan untuk hal ini. ”亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami kasih, 大卫一生明白上帝的个性， seumur hidup Daud mengerti akan karakter atau sifat dari 在 Tuhan. 年老的写了一篇的诗，充满对上帝赞美的话。 Pada waktu dia lanjut usia, dia telah menggubah satu mazmur yang penuh dengan pujian syukur kepada Tuhan. 记在他的年老时候所写的诗集的里面， Dan dicatat di dalam semua mazmur yang dia gubah di lanjut 里 usianya 面有 itu, 一句话特别感动我： di dalamnya ada satu kalimat yang 耶 sangat 和 membekas. 华， Oh Tuhan, 你的温和使我伟大。 kelembutanmu itu memberikan keagungan 他 kepadaku. 不是你的威严使我伟尊， Dia bukan mengatakan kewibawaanmu itu yang aku 你的 suka, 公义成为我的勇敢。 atau keadilanmu menjadi keberanian 他 bagiku. 反过来说：“你的温和使我伟大。 Tetapi sebaliknya, dia mengatakan kelembutanmu lah yang membuat aku menjadi agung. ”今天许多伟大的世界上人物都是不温和的。
Hari ini banyak sekali tokoh-tokoh yang agung dalam dunia ini, mereka sama sekali tidak ada kelembutan. 都世界上的大人物都是作威作福的， Banyak sekali tokoh-tokoh yang agung dalam dunia ini, mereka melakukannya dengan berbagai arogansi. 他们用凶杀的声音 Mereka dengan suara mau membunuh yang lain. 威胁他的百姓， Mereka mau mengancam kepada 他 rakyatnya. 们用非常勇敢的号令 Mereka mau dengan satu perintah yang penuh 来 keberanian 指挥他们的军旅。 untuk menguasai, memimpin tentara 但是 mereka. 大卫讲了一句非常感动人心的话语： Tetapi Daud telah mengatakan satu kalimat yang sangat menggugah dan menggerakkan hati 主 manusia. 啊，你的温和使我伟大。 Oh Tuhan, kelembutanmu lah yang membuat aku menjadi agung. 圣经的原则， Prinsip Alkitab, 一个伟大的人是一个温柔的人， seorang yang agung adalah seorang yang lembut. 一个有伟大人格的人，充满怜悯的人。 Seorang yang mempunyai karakter yang agung, dia adalah seorang yang penuh belas 大卫 kasihan. 年老的时候赞美上帝的诗， Pada waktu lanjut usia daripada Daud, dia mengubah mazmur yang memuji 里 Tuhan. 面提到了4句话 Di： dalamnya ada 4 kalimat. 诚实的人，你以诚实待他； Biarlah engkau memperlakukan dengan kejujuran kepada orang yang jujur. 慈爱的人，你以慈爱待他。 Kepada orang yang penuh cinta kasih, engkau lakukan mereka dengan cinta 你 kasih. 做人怎么样？ Bagaimanakah engkau sebagai manusia? 上帝用同样的态度对待你。 Maka dengan sikap yang sama Allah akan memperlakukan engkau pula. 那4句话最后一句说： Dalam keempat kalimat itu, kalimat yang terakhir 拐 mengatakan, 僻的人，你用弯曲待他。 engkau orang yang lika-liku, engkau akan dengan lika-liku pula dengan memperlakukan 今天 mereka. 我们在上帝面前盼望上帝对我们好吗？ Apakah di hadapan Tuhan hari ini kita mengharapkan Tuhan berlaku baik dengan kita? 如果做人信实， Jikalau kita sebagai manusia kita setia dan jujur, 上帝就对你信实； maka Allah pun akan dengan setia dan jujur memperlakukan engkau. 做人慈爱， Jikalau engkau penuh cinta kasih sebagai 上帝 manusia, 用慈爱待你； maka Allah akan dengan cinta kasih memperlakukan engkau 如果 pula. 你充满怜悯， Jikalau engkau penuh dengan belas kasihan, 上帝的恩惠、怜悯就临到你 maka。belas kasihan dan cinta kasih pula Tuhan akan disimpahkan kepada 有一 engkau. 种人 Tetapi ada satu macam Kuai manusia, pi. mereka dengan lika-liku. 拐僻什么意思 Apakah 呢？ artinya orang yang lika-liku 骄 ini? 傲自大， Orang yang tinggi hati dan sombong, 对人不诚实， dia tidak jujur kepada yang lain. 偏偏以自己的立场概全全世界。 Seringkali dengan pendiriannya dia menguasai di seluruh dunia. 这种人叫做拐僻的人。 Orang seperti ini disebut sebagai orang yang 拐 lika-liku. 僻的人，上帝用拐僻待他吗？ Apakah orang yang lika-liku Iyo. akan memperlakukan dia dengan lika-liku pula? Ni cense. Tidak. Kalau engkau jujur, 上帝诚实待你， Tuhan akan memperlakukan engkau dengan 你对人 kejujuran. 慈爱， Kalau engkau penuh dengan cinta kasih kepada 上 yang 帝 lain, 慈爱待 Tuhan 你； dengan cinta kasih memperlakukan engkau pula. 对别人信实， Kalau engkau setia kepada yang 上 lain, 帝用信实待你。 Tuhan akan memperlakukan engkau dengan 但是 kesetiaan. 你对人拐僻， Tetapi kalau engkau lika-liku kepada yang lain, 上帝用弯曲待你。 Tuhan akan memperlakukan engkau dengan jalan yang 什 bengkok. 么意思呢？ Maka artinya itu, 上帝不使你走正则顺利的路， Allah tidak mengizinkan engkau menempuh jalan yang lurus. 上帝使你的路不顺利， Allah membuat jalanmu itu tidak lancar. 上帝使你的路不正则， Allah membuat jalanmu itu tidak lurus. 上帝让你弯弯曲曲，走了很多冤枉的路。 Allah membuat engkau menempuh jalan yang penuh dengan lika-liku belok bersama Sangdi. kemari dan menempuh jalan 使 yang 你 sia-sia. 遇到很多不顺利的事情。 Allah akan membuat engkau menemui banyak sekali hal 这 yang 个 tidak 事情 lancar. 呢，全世界是大卫开始发现的。 Dan hal ini di seluruh dunia hanya Daudlah yang mulai menemukannya. 大卫说 Daud mengatakan, 我如果用诚实待别人， jikalau aku dengan kejujuran memperlakukan yang lain, 你就用信实待我； maka engkau akan memperlakukan aku dengan 如果 kesetiaan. 用慈爱对待别人， Jikalau aku memperlakukan yang lain dengan cinta 你的 kasih, 慈爱临到我。 maka cinta kasihmu akan sampai 主 kepadaku. 啊，我如果拐僻待人， Oh Tuhan, jikalau aku lika-liku kepada yang 你 lain, 就弯曲待我。 maka engkau akan dengan jalan yang bengkok-bengkok belok-belok untuk 亲爱的 memperlakukan 基督 aku. 徒们， Hai orang Kristen yang kami 盼 kasih, 望上帝赐福给你， engkau mengharapkan Tuhan memberkati saudara, 上帝给你的计划顺利。 engkau mengharapkan Tuhan memberikan rencana jalanmu yang lancar. 你要明白，你应当怎样做人，才蒙上帝的喜悦。 Maka engkau pun harus mengerti bagaimana engkau harus melalui hidupmu supaya berkenan kepada Tuhan. 大卫在诗篇第一篇告诉我们： Maka dalam Mazmur pertama Daud mengatakan kepada kita, 敬畏耶和华、 orang yang takut kepada Tuhan, 遵行他的道的人， orang yang melakukan kehendaknya 是上帝所喜悦的。 adalah yang berkenan kepada Tuhan. 他所行的必
都顺利。 maka segala yang dilakukannya itu akan berhasil adanya. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada Tuhan. 这几十年我侍奉上帝， Selama puluhan tahun ini saya melayani 我 Tuhan, 体会了这些真理。 saya telah merasakan mengalami kebenaran-kebenaran 我 ini. 我要对人诚实， Saya mau jujur kepada yang lain. 对人充满慈爱， Saya mau penuh dengan cinta kasih kepada yang 我 lain. 们对人温和， Saya mau penuh kelembutan kepada yang lain. 上帝就使我们伟大。 Maka Tuhan akan membuat kita menjadi agung. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada Tuhan. 旧约里面，你的温和使人伟大； Dalam perjanjian lama, kelembutan Tuhanlah yang membuat seseorang itu menjadi agung. 新约里面， Dalam perjanjian 你们 baru, 要作为众人的领袖， kalian 你就要先做众人的仆人， kalau engkau mau menjadi pemimpin bagi orang banyak, maka terlebih dahulu engkau harus menjadi hamba bagi orang 因 banyak 为 pula. 怜悯的人有福了， Karena berbahagialah orang yang mempunyai belas kasihan, 必蒙怜悯。 karena dia akan mendapatkan belas 新 kasihan. 约圣经提到耶稣基督的个性， Di dalam perjanjian baru membicarakan tentang karakter daripada Yesus 有 Kristus. 10次描写一句话语， Ada 10 kali dia melukiskan tentang satu kali. 他就怜悯他们， Demikianlah dia berbelas kasihan kepada mereka. 他就怜悯他们， Demikianlah dia berbelas kasihan kepada mereka. 他就怜悯他们。 Demikianlah dia berbelas kasihan kepada mereka. 为什么圣经新约有10次描写耶稣同情别人呢？ Mengapa di dalam Alkitab ada 10 kali melukiskan Yesus berbelas kasihan kepada yang lain? 因为他不以自己是上帝降卑为人当作他优越的条件。 Karena dia tidak menganggap dirinya yang dari Allah merendahkan diri menjadi hak istimewa yang dia harus 耶 miliki. 稣很愿意跟百姓一同受苦， Tetapi Yesus sebaliknya sangat rela untuk menderita bersama dengan 耶 rakyat. 稣很愿意明白在受苦中间的百姓， Yesus sangat rela untuk mengerti rakyat yang menderita 所以 itu. 他就怜悯他们， Demikianlah dia berbelas kasihan kepada mereka. 他就了解他们， Dia mengerti akan mereka. 同情他人。 Dia bersimpati kepada 一 mereka. 个人的伟大不在乎他的威力、他的雄壮、他的权柄、他的钱财。 Keagungan daripada seseorang itu tidak tergantung kepada kekayaannya, kekuatannya atau kegagahan yang dia miliki. 先知耶利米讲3句话： Nabi Yeremia mengatakan 3 kalimat. 有钱的人 Orang yang kaya, 不要因为你的钱而骄傲； jangan kalau engkau sombong karena kekayaanmu. 有权柄的人不要因为你的权柄而骄傲； Orang yang mempunyai kekuasaan, jangan sombong karena 有 kekuasaanmu. 地位的人 Orang yang mempunyai 不要 kedudukan, 因为你的地位而傲慢。 jangan engkau arogan karena 你 kedudukanmu. 们不可以因这些东西夸口， Kalian jangan menyombongkan diri karena hal-hal 你们 ini. 夸口要指着主夸口。 Tetapi engkau harus menyombongkan berbangga demi Tuhan. 当我好好思考这句话的时候， Ketika saya merenungkan kalimat ini dengan 我 seksama, 发现，当我们指着主要夸口的时候，我们才知道我们一无可夸。 maka kita baru menemukan bahwa ketika kita demi Tuhan mau menyombongkan diri, kita baru sadar bahwa tidak ada hal apapun yang bisa membuat kita 因 sombong. 为连上帝的儿子来到世界做人的时候，他都用最谦卑的态度为他的门徒洗脚。 Karena bahkan anak Allah sendiri pun ketika dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, dia pun mencuci kaki daripada para 所以，当我 murid-muridnya. 读到大卫这句话，我非常受感动。 Maka ketika saya membaca kalimat yang diungkapkan oleh Daud ini, saya sangat tergugah. 你的温和使我伟大。 Kelembutanmu lah yang membuat aku agung. 在建立这个教会到今年36年半， Dari mendirikan gereja ini sampai tahun ini 36,5 tahun, 我没有向同工发过一次脾气。 saya tidak pernah marah satu kali pun kepada rekan. 我没有用威严的话对我的学生讲过一句。 Saya tidak pernah mengungkapkan kalimat apapun kepada murid saya Ini- dengan satu kalimat yang berwibawa. 我要学习我的主。 Karena saya mau meneladani 所以 Tuhanku, 这36年半， maka di dalam 36,5 我们 tahun 教 ini, 会没有分裂， gereja kita tidak ada perpecahan, 我们的长老们没有纷争， para penatua kita tidak ada 那 perselisihan. 些不同意我们做工做法，以及我们为上帝所行事的人， Orang-orang yang tidak sependapat dengan cara kita melayani Tuhan, 他们慢慢自己离开我们， pelan-pelan mereka akan meninggalkan kita sendiri, 和平的分开， berperpisahan secara damai, 没有仇恨， tidak ada 没 permusuhan, 有争执， tidak ada 没 perselisihan, 有争权， tidak ada perebutan 没有 kekuasaan, 夺利， tidak ada 我 perebutan 们就 kekuasaan 很 seperti 顺 ini. 利的
行了上帝的旨意。 Tetapi dengan penuh kelancaran kita dalam melakukan kehendak Tuhan. 感谢上 Kita 帝， bersyukur kepada 这 Tuhan. 36年半里面， Selama 36,5 tahun 我们 ini, 没有争权夺利一次， tidak ada satu kali pun kita merebut kekuasaan atau saling 没有 bersikutan. 强词夺理逼迫别人一次， Tidak ada satu kali pun kita dengan kekuatan, dengan pemaksaan memaksa kepada yang 都 lain. 很温和的待人。 Kita memperlakukan yang lain dengan pelembutan. 上帝也这样赐福给我， Demikianlah Tuhan juga tetap memberkati kita. 感谢 Kita 上帝。 bersyukur kepada Tuhan. 今年已经第36年半了， Tahun ini sudah tahun yang ke-36,5 这个 tahun. 教会还维持多久呢？ Berapa lamakah gereja ini masih bisa bertahan? 我相信正像上帝对大卫所讲的。 Saya percaya sama seperti yang Tuhan katakan kepada Daud. 我要赐福你的后代， Aku akan memberkati keturunanmu. 每一代有人被兴起，接替你，建立你的国度。 Setiap generasi ada orang yang dibangkitkan untuk meneruskan kerajaanmu. 每一代有人代替你做我的国君。 Setiap generasi itu ada orang yang akan menggantikan menjadi tentara surgawiku. 感谢上 Kita 帝， bersyukur kepada Tuhan. 虽然在大卫的国度里面，第三代就引起了分裂， Meskipun di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Daud dalam generasi ketiga sudah terjadi 但 perpecahan. 上帝所讲的，永远有人在你的国位当治理我的百姓。 Tetapi yang Tuhan katakan di dalam kerajaanmu selama-lamanya itu ada orang yang memegang takhta. 后来所要指定的就是耶稣基督一个人。 Kemudian hari yang akan ditunjukkan itu adalah Yesus Kristus seorang itu. 大卫是历史上合神心意的第一个人， Daud adalah orang yang pertama kali yang berkenan kepada Tuhan yang tercatat dalam 耶 sejarah. 稣基督是永永远远合神心意的国王。 Tetapi Yesus Kristus adalah Raja yang untuk selama-lamanya berkenan kepada Tuhan. 感谢上帝 Kita！bersyukur kepada 我 Tuhan. 刚才讲到，大卫没有神学老师， Tadi saya sudah katakan Daud tidak mempunyai dosen teologi. 大卫没有机会进到神学院， Daud tidak mempunyai kesempatan masuk ke dalam sekolah teologi. 大卫没有在哪一个大学得到重要的学位。 Daud tidak mendapatkan gelar manapun yang penting dari universitas 那么 manapun. 大卫在上帝面前是很诚实、很谦卑，寻求上帝的旨意，学习上帝真理的。 Tetapi Daud adalah seorang yang di hadapan Tuhan dengan penuh kejujuran dan kerendahan hati untuk mencari Tuhan dan belajar akan kebenaran Tuhan. 圣经历史里面认识基督最深的一个神学家就是大卫。 Karena di dalam sejarah Alkitab itu orang yang paling kenal kepada Kristus itu adalah seorang teolog yaitu Daud itu. 在基督教的历史里面， Di dalam sejarah kekristenan 讨论最重要的神学题目就是基督是谁。 yang membahas tema teologi yang paling penting adalah membahas siapakah Kristus 基督论的建立， dan mendirikan tentang Kristologi ini 第一世纪耶稣降生， dari abad yang pertama ketika Yesus 成 dilahirkan 为人思考的中心点。 itu menjadi inti pemikiran manusia. 保罗以后， Setelah Paulus, 彼得、 Petrus 其他的使徒， dan rasul yang lain 第一世纪结束， dan pada akhir abad pertama 第二世纪的神学家， dan teolog yang ada di 到 abad kedua 第四世纪的奥古斯丁， sampai kepada Agustinus di 一 abad 直到 keempat 第16世纪的马丁路德加尔文， sampai kepada Martin Luther dan Calvin yang ada di abad 他们 ke-16. 都继续不断来思想基督论的问题。 Mereka terus-menerus untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan Kristologi 基督论的神学 dan teologi tentang 可以 Kristologi 说 ini 到了这个奥斯堡宣言的时候 boleh dikatakan sampai kepada，Augsburg Confession Augsburg Confession 就成为一个极大成的神学思想。 itu menjadi satu pemikiran teologi yang sangat 我 besar. 就明白了什么叫做基督论。 Maka kita pun menjadi mengerti apa itu 但是 Kristologi. 我很惊奇的事情， Tetapi hal yang sangat 在menyenangkan saya 1400年以前， pada 1400 tahun yang lalu 有一个大旧约的人名叫大卫， ada seorang tokoh dari perjanjian lama bernama Daud. 他超越时代， Dia melampaui zaman, 认识基督论， dia kenal kepada 成为 Kristologi. 教会历史历代的根基。 Dia telah menetapkan dasar bagi gereja untuk sepanjang 我们 masa. 今天宣读的使徒信经， Iman Rasul yang kita ikrarkan hari ini, 我信基督， aku percaya kepada Kristus, 上帝的独生子， anak tunggal Allah, 因圣灵感孕， dan dikandung daripada Roh Kudus 因玛利亚而生， dan dilahirkan dari perawan Maria 本丢比拉多手下 dan menderita di bawah Pontius Pilatus, 受害，
受死， menderita dan mati 钉在十字架上， dan disalibkan 降在阴间， dan turun ke dalam kerajaan Allah 第三天从死人复活， dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati 升高天， naik ke surga 坐在父上帝的右边， duduk di sebelah kanan Allah Bapa 将来必从天上降临， dan dari sana dia akan datang 审判活人死人。 untuk menghakimi orang yang hidup dan yang 这是 mati. 使徒信经里面最重要的一段。 Ini adalah satu bagian yang paling penting di dalam iman rasuli 论到圣父，只有3句话： yang berkaitan dengan Allah Bapa hanya 3我 kalimat. 信上帝， Aku percaya kepada Allah, 全能的父， Bapa yang Maha Kuasa, 创造天地的主。 Khalik langit dan bumi. 论耶稣基督， Yang berkaitan 有 dengan Yesus 这么 Kristus, 长的述说。 ada pengungkapan yang begitu 论 panjang 圣灵， berkaitan dengan 我 Roh 信 Kudus. 圣灵， Aku percaya kepada Roh 我 Kudus. 信圣罗国的教会， Percaya kepada gereja yang kudus. 我信 Paham? 圣徒相同， Percaya kepada persekutuan orang 我 kudus. 信身体复 Aku 活， percaya kepada tubuh 我 yang 信 bangkit. 罪的审 Dan 判。 aku percaya kepada 三 penghakiman. 大段里面， Di dalam ketiga bagian yang besar 一 ini, 段只有3句话， bagian yang pertama hanya 3 kalimat, 最后一段好几句话， bagian yang terakhir itu ada beberapa kalimat, 中间的基督论 tetapi kristologi yang ada di bagian tengah 最详细、 adalah yang paling mendetil, 最完全、 adalah yang paling sempurna, 最多信仰话语的。 adalah banyak sekali yang paling banyak kalimat-kalimat 我问 tentang 你 iman. 我 Saya 们 tanya, 每一个礼拜念《使徒信经》，《使徒信经》，《使徒信经》， setiap minggu kita mengikrarkan iman rasuli dan iman rasuli ini. 这些对耶稣认识从哪里来的？ Dari manakah datangnya pengenalan terhadap Yesus Kristus ini? 不是从亚伯拉罕来的， Bukan datang dari Abraham, 不是从摩西来的。 bukan datang dari Musa. 亚伯拉罕奠定了我们因信称义的道理。 Abraham telah menetapkan iman kita yang dibenarkan karena iman itu. 摩西奠定了上帝对人律法的要求， Dan Musa telah menetapkan tuntutan Taurat yang Allah berikan kepada manusia, 人对上帝献祭要有血做记号。 yaitu manusia ketika memberikan persembahan kepada Tuhan harus memakai darah sebagai perlambangan. 我们对基督的认识， Tetapi pengenalan kita kepada 因为 Kristus, 信他，我们得救； karena kita percaya kepada Dia, maka kita 因他 diselamatkan. 流血为我们死，我们蒙恩。 Karena Dia mengadakan darah demi mati demi kita, maka kita mendapatkan 亚 anugerah. 伯拉没有告诉我们基督论的内容是什么， Tetapi Abraham tidak mengatakan kepada kita inti daripada kristologi kepada kita. 摩西没有告诉我们基督道成肉身，这到升天再来的真理。 Musa tidak mengatakan kepada kita tentang kebenaran Yesus yang inkarnasi sampai Dia naik ke surga dan datang kembali 所以 itu. 我内心深处非常尊重大卫， Maka dari kedalaman hati saya sangat menghormati dan menjunjung Daud. 因为大卫所建立的信仰 Karena iman yang dibangun oleh Daud ini 是永世的信仰， adalah iman yang bersifat kekal. 有缘的基督 Adalah Kristus yang kekal, 超过所有的先知， yang melampaui semua nabi 超过所有的使徒。 dan melampaui semua rasul. 在耶稣没有降生1000年， 1000 tahun sebelum Yesus dilahirkan, 还没有看见道成肉身的第二位格， yang masih belum kelihatan kepribadian yang kedua yang inkarnasi itu. 大卫完全明白这些事情。 Tetapi Daud sudah sepenuhnya mengerti akan hal 这是 itu. 历史上最大的信仰神迹。 Dan ini merupakan satu keajaiban di dalam hal iman kepercayaan yang dalam sejarah. 我们天天能信， Hari ini kita bisa 因为 beriman, 圣经 percaya. 是信道是从听道来的。 Karena Alkitab mengatakan iman itu datang dari pendengaran akan firman 你们 Tuhan. 听了牧师很多的道， Kalian sudah mendengarkan banyak firman 你 Tuhan 们 melalui hamba 读了 Tuhan. 神学家很多的书， Kalian sudah membaca banyak buku-buku 你 dari para 慢慢明 teolog. 白了， Saudara pelan-pelan menjadi mengerti. 你就建立了信仰。 Maka saudara akan membangun 那么 imanmu. 我问你，大卫活在世界上的时候， Tetapi saya mau tanya, ketika Daud masih hidup, 他每个礼拜在哪里听到？ di manakah setiap minggu dia mendengarkan firman Tuhan? 那时候有礼拜堂吗？ Apakah waktu itu ada gedung gereja? 那有没有主的崇拜？ Waktu itu apakah ada kebaktian minggu? 那个有没有牧师每个礼拜讲道？ Waktu itu apakah ada pendeta yang setiap minggu berkhotbah? 没有。 Tidak ada. 大卫从小的时候就是一个敬畏上帝的少年， Dari sejak ke Daud sudah menjadi seorang remaja yang hidup takut kepada Tuhan. 稍微长大的时候， Pada waktu dia menjelang menjadi dewasa, 在牧羊人的地方看顾羊群。 dia menggembala kawanan dombanya. 突然有一天， Suatu hari 撒母耳叫他回家， Rabi Samuel memanggil dia 因为 pulang. 撒母耳看也许7个孩子
都不是上帝拣选。 Karena Samuel melihat bahwa dari semua anak daripada Isai bukanlah orang yang dipilih oleh Tuhan. 神的仆人 Hamba 有 Tuhan 这么大的敏感性， mempunyai kepekaan yang begitu besar. 他不会受外貌所欺骗。 Dia tidak bisa tertipu oleh yang kelihatan secara 耶 lahir. 稣的大儿子、 Isai, anak sulung daripada 第 Isai. 二儿子、 Anak yang kedua, 第三儿子 anak yang ketiga, 都是军长、 semua adalah pemimpin pemimpin tentara，都是很勇敢的壮士。 Mereka semua adalah pahlawan yang gagah berani. 家里面国防部里面重要的人物， Mereka adalah tokoh yang sangat penting di dalam pertahanan 萨摩尔 negara. 看了以后， Setelah Samuel melihat mereka, 心里面上帝的声音说：“不是这个， di dalam hatinya ada suara Tuhan mengatakan, bukan yang 你 ini. 还有孩子吗？ Apakah engkau masih ada anak yang 第 lain? 二个出来， Anak yang kedua muncul. 上帝又对萨摩尔说：不是这个， Allah pun mengatakan kepada Samuel, bukan yang ini. 还有孩子吗？ Adakah anak yang 第 lain? 三个出来， Anak yang ketiga muncul. 上帝又对萨摩尔说：不是这个。 Allah berkata lagi kepada Samuel, bukan yang ini. 7个孩子过去了， 7 anak sudah berlalu. 神说不是这些。 Allah mengatakan, bukan yang ini semuanya. 上帝的仆人，如果内心没有顺服上帝的敏感，是很难做上帝的工作。 Sebagai hamba Tuhan, jikalau dari kedalaman hatinya tidak mempunyai kepekaan yang taat kepada Tuhan, sulit kali untuk melakukan 萨摩 pekerjaan. 尔问耶西说 Maka Samuel bertanya kepada Isai, 还有孩子吗？ masih adakah engkau mempunyai anak yang lain? 耶西想来想去， Dan Isai terus berpikir, 太多孩子会忘记的。 anak kalau terlalu banyak bisa lupa. 还有一个 Oh, masih ada satu, 很小， masih kecil sekali. 他在田野里面 Dia ada di padang gurun. 看几只羊， Dia menggembalakan beberapa ekor domba. 你能等吗？ Bolehkah engkau 我 menunggu? 叫他回来， Akan panggil dia pulang. 他就派人到田野去叫大卫回家。 Maka dia pun mengutus seseorang pergi memanggil Daud untuk pulang dari 大 padang 卫 gurun. 一听见父亲叫，他马上回去， Ketika Daud mendengarkan panggilan pulang daripada ayahnya, dia langsung 这 pulang. 表示大卫不但是敬畏上帝的人， Ini berarti bahwa Daud bukan saja orang yang takut kepada 大 Tuhan. 卫也是尊敬长辈的人， Daud adalah juga orang yang taat kepada orang yang tua. 马上赶回来。 Dia langsung 他 kembali. 赶回来的时候， Ketika dia langsung 萨 kembali, 摩尔还没有离开， Samuel belum meninggalkan 他 tempat 是 itu. 抓住机会 Dia 了。 memegang 虽 kesempatan. 然他不知道这个机会内容是什么， Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 也 kesempatan 不知 ini. 道我回家去到底什么重要的事 Dan 情。 juga dia tidak tahu hal yang penting akan terjadi ketika dia pulang. 顺从是蒙恩最重要的条件， Tetapi ketaatan merupakan syarat yang sangat penting di dalam seseorang mendapatkan anugerah. 不是因为你的恩赐， Bukan karena talentamu, 不是因为你的才干， bukan karena karunia yang kau miliki, 不是因为你的经验， bukan karena 因为 pengalamanmu, 顺从耶和华的人 tetapi orang yang taat kepada Tuhan 比献祭更重要。 itu lebih penting dari memberikan korban persembahan. 扫罗失败， Saul yang 因 gagal 为扫罗用偷来的牲畜献给上帝，会蒙上帝悦纳。 karena Saul menganggap bahwa dengan domba curiannya dia memberikan persembahan itu akan diterima oleh Tuhan. 今天很多大财主用不义带来的钱财，在教会里面盼望建立他的声望。 Sama halnya dengan hari ini banyak orang yang kaya dengan memakai harta yang mereka dapatkan secara tidak legal, itu mereka memberikan persembahan di dalam gereja yang besar mengharapkan bisa 你 diterima. 想，上帝需要我们用不义带来的钱来做奉献吗？ Apakah saudara mengira Tuhan mau menerima persembahan yang kita berikan melalui harta yang kita dapatkan secara tidak 我 yang 盼望 tidak baik itu? 每一个人都奉献的钱都是清清洁洁，用你劳碌带来的钱交给上帝。 Saya mengharapkan setiap orang memberikan persembahan itu dari hasil keringat saudara, dari hasil kerja keras daripada saudara secara 就是， jujur. 所以撒母耳对扫罗说 Maka Samuel berkata kepada Saul,：“ 你不知道顺命比献祭还更重要吗？ tidak tahukah engkau bahwa ketaatan itu jauh lebih penting daripada memberikan korban persembahan? 这是大卫蒙上帝悦纳和神心意的开始。 Dan inilah permulaan daripada Daud menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan itu. 他不知道什么事情，爸爸突然叫我回家， Dia tidak tahu hal apa yang akan terjadi. Papanya tiba-tiba memanggil dia pulang. 把羊放在野地，不知道他们的安危在哪里。 Dia meninggalkan dombanya di padang gurun dan tidak tahu keamanan keselamatan daripada 原 domba. 来这一次顺命回家，
遇到了最重要的机会了。 Rupanya ketika dia taat, kali ini dia pulang, itu dia berjumpa dengan kesempatan yang 因 terpenting. 为上帝差遣撒母耳来安立他做王， Karena Allah telah mengutus Samuel datang untuk mengurapi dia menjadi raja. 这不是一件小事情。 Ini bukanlah satu hal yang kecil. 在这么小的城市里面，有个大事情发生了。 Di dalam kota yang sangat kecil ini ada satu peristiwa besar yang telah terjadi. 看中了人所看不起的小孩子， Allah telah mementingkan seorang anak kecil yang dihina oleh orang 撒母 lain. 耳拣选了也许8个孩子里面最小的一个。 Samuel telah memilih seorang anak dari 8 anak, seorang anak yang terkecil dari keluarga Isai. 上帝选错了吗？ Apakah Allah telah salah pilih? 大卫不配做王吗？ Apakah Daud tidak layak menjadi raja? 大卫在自己口里面讲的话语， Di dalam kalimat-kalimat yang diungkapkan dari mulut Daud sendiri, 当我牧羊的时候， ketika aku menggembalakan, 狮子来抢夺我的羊， ketika singa datang untuk merebut 有 dombaku, 熊来抢夺我的羊， ketika datang beruang untuk merebut 我就 dombaku, 侧手攻拳把狮子打死， maka dengan tangan kosong aku membunuh singa. 我就从熊的口里把我的羊取回来。 Maka dari mulut beruang pun aku merebut dombaku. 这样伟大的英雄事迹， Satu peristiwa yang agung daripada seorang pahlawan seperti ini, 世界各国都没有看见的事。 yang kita tidak pernah melihat di dalam negara manapun di dalam dunia ini. 中国只有一次提到五熊打虎， Di Tiongkok hanya satu kali membicarakan tentang Usyong yang membunuh 但是 harimau. 中国人没有打过狮子。 Tetapi orang Tiongkok itu tidak pernah membunuh singa. 狮子比老虎更凶猛。 Singa itu lebih kejam dan lebih ganas daripada harimau. 圣经好几次提到有人打死狮子， Alkitab beberapa kali membicarakan ada manusia yang membunuh singa. 有勇士大力士参孙打死狮子， Ada Simpson, seorang pahlawan yang gagah perkasa, dia membunuh 那个 singa. 没有什么奇怪。 Tetapi tidak ada 但是 keanehan, 这里 keajaiban apapun. 大卫的口说：“我曾经打死狮子。 Tetapi dari mulut Daud pun mengatakan, aku pernah membunuh ”这 singa. 个在国家中没有人知道， Ini dalam negara kerajaan tidak ada orang yang 他 mengetahui. 家族、他城市里面也没有人知道。 Dalam keluarganya, di dalam kotanya pun tidak ada orang yang 大 tahu. 卫少年人的口自己讲出来。 Tetapi dari mulut seorang pemuda remaja Daud inilah dia sendiri 我们 mengungkapkannya. 基督徒不要轻看少年人， Kita sebagai orang Kristen jangan menghina kaum remaja. 有一些人年纪轻轻，上帝曾经用他做大事，是很多人不明白的。 Ada sebagian orang meskipun mereka sangat usia belia, tapi Tuhan memakai mereka untuk mengerjakan peristiwa 我 yang 们 besar. 不要轻看年轻的传道人。 Janganlah kita menghina hamba Tuhan yang muda. 我20多岁在神学院外面带领1万人的聚会， Ketika saya berusia 20-an tahun di luar sekolah teologi, saya telah memimpin kebaktian yang dihadiri oleh 10.000 当我 orang 回 lebih. 到神学院再读书的时候， Ketika saya kembali lagi ke sekolah teologi untuk 他 melanjutkan 们以为 studi, 我就是普通一个神学生， mereka mengira saya adalah hanya seorang mahasiswa 但 teologi yang 我心里 biasa. 知道，上帝用我对1万多人讲道，他们都不认识。 Tetapi dalam hati saya mengetahui Tuhan memakai saya untuk berkhotbah kepada lebih dari 10.000 orang itu, mereka semua tidak kenal. 静静不渲染， Saya diam-diam tidak menyombongkan 不 diri, 介绍自己， saya tidak memperkenalkan 这 diri. 样一直过来几十年， Demikianlah waktu puluhan tahun berlalu, 上帝使我这一生对3700到4000万人讲道。 Tuhan mengizinkan saya boleh berkhotbah kepada 37 sampai 40 juta orang. 很多人轻看我， Banyak orang menghina 我 saya. 不计较， Saya tidak memperhitungkan hal 不 itu. 辩论， Saya tidak berdebat dengan 我不 mereka. 反驳， Saya tidak menolak 我 hal 只 ini. 说主啊，你知道就好了。 Saya hanya mengatakan, oh Tuhan asalkan kau tahu sudah. 感谢上帝 Saya，bersyukur kepada Tuhan. 今年86岁， Tahun ini berusia 86, 明天、 besok, 后天、 lusa, 礼拜三、 dan hari Rabu, 礼拜四 dan，hari Kamis. 在这4天里面，我大概要对1万人讲道 Di。dalam 4 hari yang akan datang saya kira-kira akan berkhotbah kepada 10.000 你 orang. 说这个可能吗？ Saudara mengatakan, 你 mungkinkah 们 ini? 飞去看， Kalian boleh terbang ke sana dan 你知道 melihat. 我不再说谎， Saudara akan membuktikan bahwa saya tidak 我 berbohong. 不再夸口， Saya tidak menyombongkan diri. 真正靠着神的恩典， Tetapi sungguh-sungguh saya bersandar kepada 把 anugerah 这 Tuhan 大事做出来。 untuk menyelesaikan menggenapi pekerjaan yang 亲 besar 爱的弟 ini. 兄姐妹， Bapak Ibu yang kami 我们 kasih, 今天谈到大卫， hari ini kita membicarakan 我 tentang Daud. 最后提到的 Untuk yang kali terakhir 大 kita 卫 bicarakan, 哪里来的知识？
Pengetahuan dari manakah yang Daud miliki ini? 他没有听过传道人讲道， Dia tidak pernah mendengarkan hamba Tuhan berkhotbah. 他没有看过神学书 Dia 籍。 tidak pernah membaca buku-buku rohani. 大卫 Dia- 怎么会建立基督论的信仰？ Bagaimanakah Daud bisa membangun iman kepercayaan tentang Kristologi 这是 ini? 我一生想到怎么生都没有办法明白的道 Ini 理。 yang saya tidak bisa mengerti seumur hidup saya memikirkan tentang hal ini. 但是感谢上帝， Tetapi saya bersyukur kepada 这 Tuhan. 已经变成历史事实。 Tapi ini sudah menjadi fakta sejarah. 大卫把基督论最重要的内容带到世界上来。 Daud telah mendatangkan inti yang terpenting dari Kristologi kepada orang-orang dalam dunia. 大卫把未来要到世界降生伟人的耶稣基督世纪一一预言告诉我们。 Daud telah memberitahukan nubuat yang sangat mendetail setiap peristiwa yang akan terjadi ketika Yesus datang menginkarnasi menjadi manusia. 我们知道基督是神降世伟人， Kita tahu bahwa Kristus adalah Allah yang inkarnasi 我 menjadi 们知道 manusia. 基督以肉身替上帝征战。 Kita mengetahui bahwa Kristus dengan bertubuhkan darah dan daging dia berperang dengan setan. 知道基督被人卖30块钱， Kita tahu bahwa Kristus dijual dengan 30 keping 我们知 perak. 道耶稣受审判，挂在十字架上，在最强的，他以最大的罪人的身份，在两个强盗的中间。 Kita tahu bahwa Yesus Kristus divonis mati, disalibkan dan disalibkan di antara kedua 我 penyamun. 们知道耶稣死了，他在阴间里面不被丢弃。 Kita tahu bahwa Yesus yang sudah mati di dalam dunia akhir orang mati pun dia tidak 我们 dibuang. 知道耶稣死了，他的肉身没有朽坏。 Kita tahu Yesus yang sekalipun sudah mati tetapi tubuhnya tidak rusak. 我们知道耶稣第三天从死人复活。 Kita tahu Yesus bangkit pula dari antara orang mati pada hari yang 我们知 ketiga. 道耶稣再回升到天上，坐在上帝的右边。 Kita tahu bahwa Yesus kembali lagi ke surga, duduk di sebelah kanan Allah 我们 Bapa. 知道耶稣有一天从天上回来，要审判所有的人。 Kita tahu bahwa suatu hari nanti Yesus akan datang kembali untuk menghakimi seluruh umat manusia. 这些话， Kalimat-kalimat ini 这些信仰， dan iman kepercayaan ini 最先赐下给我们的 hal yang paling awal diberikan kepada kita. 是谁呢？ Siapakah itu? 是大卫， Yaitu oleh Daud lah. 不是亚伯拉罕， Bukan Abraham, 不是摩西， bukan Musa, 不是以赛亚， bukan Yesaya, 不是耶利米， bukan Yeremia, 不是但以理， bukan Daniel, 不是以西结， bukan Yehezkiel. 是一个不是做先知为这份，不是做祭司为这份的大卫王。 Tetapi Raja Daud yang tidak memiliki jabatan baik sebagai imam ataupun nabi. 大卫已经超越了君王的身份， Daud telah melampaui statusnya sebagai seorang 大 raja. 卫已经超越了先知的预言， Daud telah melampaui nubuat daripada para nabi. 大卫已经代表祭司要做的工作， Daud telah mewakili semua pekerjaan yang dilakukan oleh seorang 啊 imam. 达到了人间最高的成就， Dia telah mencapai prestasi yang tertinggi dari umat manusia. 教导了世界最重要的神学。 Dan dia telah mengajarkan teologi yang terpenting kepada dunia. 所以我是在世界上牧师里面第一个说，大卫是基督论最伟大的神学家。 Saya yang adalah pendeta yang pertama kali di dalam dunia ini yang mengatakan bahwa Daud adalah seorang teolog yang terbesar dalam hal kristologi. 我个人有1万多本的神的书籍， Saya sendiri secara pribadi memiliki lebih dari 10.000 buku. 每次看到基督论的时候， Setiap kali ketika saya membaca sampai tentang kristologi 我 dan 感 kristologi, 谢上帝， saya bersyukur kepada Tuhan. 我也感谢大卫。 Saya juga bersyukur kepada Daud. 今天我们讲大卫已经讲了几个月了， Hari ini kita membicarakan tentang Daud sudah beberapa bulan 我 lamanya. 还没有进到诗篇23 Saya 篇。 masih belum masuk ke dalam Mazmur 其 23. 实大卫年老还有几件事要提的。 Sebenarnya dalam lanjut usia daripada Daud masih ada beberapa hal yang dia mau angkat. 上个礼拜我结束了对大卫最严厉的上帝，让刀剑永不离开他的家。最后一个孩子亚多尼亚被杀。 Minggu yang lalu saya telah mengakhiri membicarakan tentang anak yang terakhir daripada keluarga Daud, di mana Allah mengatakan bahwa pedang tidak akan menyingkir daripada keturunan untuk selama-lamanya. Anak yang terakhir itu telah mati. 他死以前，我们看见他的孩子一个一个被上帝所取去。 Sebelum dia mati, kita melihat anak-anak Daud itu satu persatu diambil oleh Tuhan. 他死了以后， Setelah dia mati, 所罗门的作王亚多尼亚再被杀。
ketika Raja Salomo menjadi raja, Adonia pun dibunuh. 上帝爱大卫， Allah mengasihi Daud, 但是大卫犯的罪虽然被赦免了， tetapi meskipun Daud telah melakukan perbuatan dosa dan diampuni, 他犯罪的果效他还要承担。 tetapi buah dari perbuatan dosanya masih 我 harus 们 dia 千 tanggung. 万不要以为我是上帝所爱的，我可以乱来。 Maka jangan sekali-kali kita menganggap bahwa saya adalah orang yang dikasihi Tuhan, maka saya boleh sembarangan. 我们每一个人都守住圣洁，顺从上帝，猜梦上帝原来。 Biarlah kita orang kesucian kita mencari perkenanan Tuhan dan baru kita bisa diterima oleh Tuhan. 大卫死以前还有几件事我要对大家讲，可能下个礼拜 Sebelum 或者以后再传。 Sebelum Daud mati, masih ada beberapa hal yang saya mau katakan kepada saudara. Mungkin bukan hari ini, tapi minggu-minggu yang akan 但 datang. 是这些事都显明，无论如何，大卫是用敬畏耶和华做他整个生命的记号。 Dan dalam hal-hal ini, bagaimanapun itu juga mencerminkan bagaimana Daud itu mencari perkenanan Tuhan untuk menjadi tanda daripada kehidupan 这 dia. 显明上帝拣选大卫是非常正确的。 Dan ini mencerminkan, membuktikan bahwa Allah memilih Daud adalah begitu tepat. 大卫也继续不断从头到尾敬畏顺服上帝。 Dan dari awal sampai akhirnya, Daud tidak henti-hentinya taat kepada Tuhan. 大卫的位置，上帝从来不改变他。 Posisi daripada Daud ini selamanya Tuhan tidak 大 mengubahkannya. 卫猛受的恩典，上帝一直保守他。 Dan anugerah yang diterima oleh Daud pun Tuhan terus menerus 所以《 pelihara. 使徒行传》有一句话： Maka di dalam kisah para rasul ada satu kalimat. 大卫行完上帝的旨意， Daud telah menyelesaikan kehendak Tuhan, 就睡了。 maka tidurlah dia. 我很感动。 Saya sangat tergugah. 我死的时候， Pada waktu saya mati, 上帝会用这句话称赞我吗？ bisakah Tuhan dengan kalimat ini memuji 唐从容 Stephen 行完上帝的旨意就睡了。 Stephen Tong telah menyelesaikan kehendak Tuhan, maka tidurlah 一个 dia. 人遵行上帝的旨意， Seseorang yang melakukan kehendak Tuhan, 他的死 kematian dia 不是结束。 bukan akhir. 你行完上帝旨意以后， Setelah engkau menyelesaikan kehendak Tuhan, 你以后就睡在上帝的怀中。 selanjutnya engkau akan tidur di dalam pangkuan Allah. 虽然你活在世界上有缺陷、有罪恶、有上帝给你的审判， Meskipun ketika engkau hidup dalam dunia ini ada kelemahan, ada kesalahan, ada dosa yang engkau lakukan dan Tuhan menghakimi. 虽然上帝给你很多严厉的对待， Meskipun Allah memberikan banyak perlakuan yang ketat 但 terhadapmu, 你敬畏上帝的心，上帝永远不会丢弃你。 tetapi hatimu yang takut kepada Tuhan, selama-lamanya Tuhan tidak akan pernah membuang engkau. 求主帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 我们真心爱主， Biarlah dengan sepenuh hati kita mengasihi 永 Tuhan. 远爱主， Kita selama-lamanya mengasihi Tuhan. 不停爱主， Dan tidak henti-hentinya kita 遵 mengasihi Tuhan. 行上帝的旨意 Dan，kita melakukan kehendak 好 Tuhan. 上帝的喜悦， Dan mendapatkan perkenanan dari 得 Tuhan. 到我们生命结束的时间。 Sampai kepada akhir hidup kita. 我们今天就讲到这里， Sampai di sini saja hari 我 ini. 们低头祷告 Mari，kita tunduk kepala 我 kita 们 berdoa. 大家低头祷告 Mari。kita tunduk kepala kita 我们 berdoa. 请提摩太长老上台来， Penatua Timothy naik 上来带领我们做一个祷告。 pimpin kita dalam doa. 我们大家站起来， Mari kita bangkit diri. 我们低头在主人面前祷告。 Mari kita tunduk kepala berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur berbulan-bulan kami telah mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Pendeta Stephen Tong. 我们在天上的父，我们感谢你，在这几个月的时间里面，我们从你的仆人听到你的话语。 Oh Tuhan, kami telah belajar seorang hamba-Mu Raja Daud. 主啊，我们从你的仆人大卫王学习了功课。 Kiranya kami juga mau mengikuti seperti Raja Daud, mempunyai hati yang berkenan di hadapan Engkau. 求主帮助我们能够效法大卫王，能够讨上帝的喜悦， Biarlah kami belajar rendah hati. 让我们学习谦卑， Biarlah kami belajar dari kelemahan-kelemahan Dia juga Tuhan, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. 让我们从大卫的软弱，我们能够好好的去学习，我们没有重犯他所犯的过错。 Kami mohon Tuhan Engkau mampukan setiap hati kami untuk berkenan di hadapan 我 Engkau. 们求主帮助我们，好叫我们能够讨主的喜欢。 Kami mohon kiranya setiap dari kami mau taat terhadap kehendak-Mu. 求主帮助我们能够顺服主的旨意。 Kami berterima kasih pada zaman ini kami telah juga memiliki Alkitab firman-Mu Tuhan. 我们感谢主，在这个时代里面，我们能够拥有你的话语，这座
这个圣经，我们 Biarlah 可以 kami 阅 juga mau belajar tentang firman Tuhan dan menjadi orang yang berkenan. 让我们能够从主的话语学习，我们能够成为讨主喜悦的人。 Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 主啊，我们感谢你，我们祷告奉主耶稣的名。 Amin.